A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, yang dihormati lagi sekali Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara yang popular lagi dikenali, yang berusaha dan berdedikasi Ibunda Dr. Rosniati Mansur bersama barisan ahli jawatan Prosedur Menur Iman yang sangat dialalukan dan dihargai hadirin pencinta ilmu serta penginfak istiqamah Menur Iman, pilihan Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terpilih lagi kita untuk menyemarakan kuliah duha pada pagi Sabtu yang berbahagia ini dengan tadabbur surah Al-Imran ayat yang ke-30. Sebelum ni kita dah tadabbur ayat yang ke-20, 28, 29, 30 dan hari ini ke-30 yang mana membincangkan tentang tauhid, bersahabat dengan Allah dan tanpa melengahkan masa lagi kita saya ingin memohon Ustaz untuk mulakan kita punya pengajian pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim bagi memohon keberkatan majlis. Dengan segala hormatnya, saya sekaligus memulakan halaqah ilmu di Tamu-Tamu Syurga pada pagi ini. Falyatafadhal mashkura ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. So, minggu lepas kita dah sampai pada ayat 30 dan kita nak masuk ayat 31. Pada ayat 30, Allah nyatakan nanti pada satu hari setiap individu apa yang dia usahakan, ma'amilat, apa saja yang dia usahakan daripada sebarang bentuk kebaikan, muhdara, dia akan dihadapkan, akan datang, akan dihadirkan di hadapan dia. Muhdara tu hadir, dibawa ke depan. So kali ini Allah, pada ayat ini, Allah nyatakan bahawa setiap inci perbuatan kita telah pun direkodkan. Telah pun direkodkan. Sebelum daripada ayat ini, Allah sebut tentang tak ada satu pun yang tersembunyi di langit ke, di bumi ke, sama ada kita sembunyikan dalam dada ataupun kita luahkan, kan sebut dengan terang. Semua itu tidak pun pernah tersembunyi. Intufu, kalau kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada. Tak, semua itu terakam, terekod secara terperinci. Dan sebelum tu Allah sebut tentang jangan ambil pemimpin ataupun jangan jadikan orang-orang kafir ini yang tak suka pada kamu sebagai teman rapat. Dan sekarang Allah beritahu tentang semua yang kamu buat, apa saja yang kamu buat dari kebaikan, ya akan didatangkan. Juga apa saja yang kamu buat
dalam bentuk keburukan. Dan waktu itu kamu berharap agar sebarang bentuk amal-amal buruk ini dijauhkan daripada kamu sejauh-jauhnya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kamu ingin kalaulah jarak dia jauh antaramu dan amalanmu, amadan ba'ida, sejauh-jauhnya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah kata, ini semua didatangkan, ingatan ini didatangkan supaya kita bersedia. Supaya kita lebih bersedia. Tuan-tuan, bayangkan kalau Allah senyapkan tentang hari kiamat ataupun tentang hari akhirat. Hari itu ada, akan datang, tapi sebarang maklumat berkaitan dengan hari akhirat, semuanya ditutup. Allah tak bagi tahu. Allah cuma kata tentang Nabi dan Rasul terdahulu datang, bawa mengenal Tuhan. Tapi sebarang bentuk cerita pasal syurga ke, neraka ke, yaumul hisab ke, tak cerita. Apa bakal berlaku pada kita? Manusia hanya akan menyangka, dia bagi warning je, tak ada apa-apa pun. Dia bagi warning je, tak ada apa-apa pun. Dan kalaulah benda tu hanya hanya idea, kan? Hanya imajinasi. Sebab orang-orang barat menanggap hari kiamat, yaumul mahsyar, hari dihimpunkan hari hisab, yaumul hisab, sebagai idea ataupun imajinasi. Kita tak mungkin boleh berimajinasi, menyatakan bentuk-bentuk imajinasi secara konsisten. Dan Quran menyatakannya secara konsisten, malah ada kronologi. Sekarang ni Allah beritahu tentang apa yang berlaku setelah kita dapat buku catatan amal. Malah Allah tak sebut tentang buku. Tapi Allah beritahu setelah kau dapat buku, kau buka, kau sendiri baca, amal baikmu nampak depan mata. Amal jahatmu kau rasa, ya Allah, aku tak nak benda ni, kalau boleh jauhkanlah daripada aku, jauhkan daripada aku. Kan? Jadi kalau orang Sabah sebut palis. Minta jauh. So, benda ni dihadapkan pada kita, diberitahu pada kita sekarang dalam Quran, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Itu bukan bermaksud Allah nak menakut-nakutkan kita. Itu adalah bentuk rauf, belas kasihan. Bunyi Allah sayang pada kita. Allah beritahu tentang masa depan. Malangnya manusia, dia abaikan fakta masa depan ini, tetapi yang dia buru, yang dia kejar ialah tentang masa depan yang singkat, iaitu masa depan di dunia. Kadang bila kita bercerita dengan anak, kan, bila kita tanya apa perancanganmu tentang masa depan, anak akan jawab apa? Habis sekolah ni, nak cari kerja, dapat kerja elok sikit, bolehlah buat buat loan untuk beli rumah. Nanti kalau dah stabil sikit, bolehlah carikan mak menantu. Kan, saya mungkin tak kerja dekat Malaysia ni, saya nak kerja dekat Arab lah. Carikan mak menantu minah unta sikit.
tak pun minah Turki ke, minah Lebanon. Kerja 5-6 tahun kat sana, dah balik modal. Saya baliklah sini bawa cucu-cucu mak. Semua yang dia ceritakan tentang masa depan dia ialah untuk masa depan yang singkat, terhad, hanya di dunia. Jarang sekali kita bercerita tentang perancangan masa depan. Sedangkan ini fakta sebenar. Apa yang bakal berlaku. Kalau tadi tu, dia subject to change. Yang tadi tu, belum tentu boleh dapat. Yang ini pasti. Ini adalah dalam bentuk pasti. Masa depan kita ni, kita akan dapat buku, dan buku tu ada tulis amal baik, dan ada tulis amal tak baik. So, apa kita perancangan untuk itu? Bila ada tulis amal baik, perancangan saya nak pastikan amal-amal baik saya lebih banyak dan dominan. Kalaupun ada amal tak baik, saya akan pastikan agar saya kekal bertaubat, minta ampun pada Allah agar amal-amal tak baik ini terhapus. So, saya takut kalau ada amal tak baik, saya jadi deredek. Kan? Itu jam kalau saya minta palis-palis pun dia takkan jauh. Semalam saya borak dengan Syekh Muhaimin, guru Quran. Kan Syekh Muhaimin yang terkenal dekat Bukit Jelutong tu lah. So bila borak dengan dia kata ada mak bapak tu datang jumpa saya. Dia kata Alhamdulillah 5 orang anak saya semua dah berjaya. Lepas tu Syekh tanya, dah berjaya? Apa maksud berjaya? Berjaya masuk syurga? Dia selamba bodoh dia tanya macam tu. Aku dah berjaya masuk syurga. Syekh Muhaimin kata, Quran menyatakan, Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamat daripada neraka dan masuk syurga, itulah kejayaan. Rupanya selama ini tanggapan kita terhadap berjaya jauh meleset. Kita sedang berusaha untuk berjaya masuk syurga, itu kejayaan. Itu baru sebut kejayaan. Itu baru sebut kejayaan. Mungkin juga kita boleh ubah. Kejayaan sebenar tu sana, dunia, di syurga. Tapi yang di dunia ni ialah batu loncatan untuk ke syurga. Kita sedang meloncat daripada satu batu ke satu batu, satu batu aras ke satu lagi aras, sampailah nanti dapat berjaya ke syurga. So aras yang kita kena tentukan ialah apa aras-aras baik yang kita mahu capai. Apa momen-momen baik yang kita perlu capai. Kekal berakhlak, kan? Kekal sangka baik. Itu semua perkara-perkara baik yang kita mahu capai. Tak berebut pasal tanah sekangkang kera. Kan? Kita tak hasut anak kita supaya bercerai dengan suami dia sekarang agar dia boleh kahwin dengan lelaki kaya. Ada kes macam tu. Bapa suruh anak dia cerai. Sebab nanti nak kahwin dengan lelaki kaya. Bila anak dah cerai, Allah pukar hati lelaki kaya tu nakkan perempuan lain. Nganga si anak. Nganga. Mujur suami lama masih nak terima. Dahsyat kita ni, dahsyat. So tolonglah, tolong kita sama-sama saling ingat mengingat, bantu membantu. Kita penuhkan list amilat min khairin, list kerja-kerja baik kita, saling ingat mengingat agar bila dikumpulkan datang buku catatan amal, kita nampak yang baik itu lebih dominan.
Bukankah ayat-ayat di atas Allah sebut tentang kalau Allah betul-betul kira, kau tak selamat? Kan? Kalau Allah betul-betul kira, kita takkan selamat. So, jom kita sama-sama usahakan benda ni. Kemudian, datang ayat selepasnya. Ayat ini juga antara ayat yang merubah, ayat yang merubah kehidupan saya di masa lalu menjadi saya di masa sekarang. So ayat sebelum ni Allah beritahu tentang sifat Ra'uf. Sifat Ra'uf. Bukankah bila kita tahu yang dia ni begitu prihatin, kan? Katalah macam ni. Kita baru kahwin. Kita baru kahwin. Berapa bulan? Setahun lah perkahwinan. Setahun perkahwinan ni masih wangi-wangi, kan? Bila masuk tahun kedua tu baru nampak dia petai. Ini setahun perkahwinan, masih wangi-wangi. Masih dalam proses nak kenal mengenal suami isteri. So, selama ni kita tak tahu yang suami kita tu macam tu. Kan? Macam mana satu hari kita pergi kedai makan, pergi restoran, tengah makan-makan, minum-minum macam tu, kita nampak suami kita order lebih. Kan, kita nampak suami kita order lebih. Dia ni buruk lah. Itu sangka buruk kita. Selama ni kita nampak dia makan satu pinggan je. Kali ini dia order 2 pinggan. Ni tak pernah jadi macam ni. Rupanya dia order tu untuk, dia dapat order tu dia bagi pada orang kat luar sebab orang kat luar belum makan. Apa kita rasa? Bila kita dapat tahu bahawa dia ada sisi yang selama ni kita tak pernah pun tahu, baru dapat tahu sisi kebaikan dia sebagai isteri, kita kata apa? Saya jatuh cinta pada awak lah untuk kesekian kali. Kan? Saya jatuh cinta pada awak untuk kesekian kali. Sekarang ni ayat 30, Allah beritahu dia Ra'uf. Daripada ayat pertama surah Ali Imran, kita tak jumpa perkataan Ra'uf. Dari ayat pertama surah Ali Imran, kita tak jumpa perkataan Ra'uf. Tapi bila Allah beritahu bahawa Allah ingatkan, Allah beritahu, Allah remind sebab Allah amat belas kasih pada kita. Ada tak kita kata, sweetnya. Kita tak sebut sweetnya. Sebab kita masih belum menjiwai ayat. Sedangkan kalau kita benar-benar menjiwai perkataan Ra'uf, Allah begitu penyayang, begitu prihatin, mengingatkan pada kita. Setakat suami kita buat macam tu 80 kali tak terbanding dengan bila Allah kata, Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah sangat kasih, sangat prihatin pada kita. Tak itulah bila kita mengenal nama-nama Allah dan sifatnya begitu, kita akan rasa, ya Allah, aku jatuh cinta padamu. Dan sekarang Allah kata, kalau engkau cinta pada Allah. Sekarang Allah kata, kalau engkau cinta pada Allah. Tadi Allah perkenalkan dia Ra'uf. Dan kita rasa, sweetnya, ya Allah, baiknya engkau. Kami masih di dunia tapi engkau dah cerita pasal akhirat. Supaya kami beringat dan berusaha untuk jadi lebih baik. Kan lebih baik? Kan itu sangat baik. Sebab Allah sangat berkuasa. Allah boleh saja seksa kita sekarang ni. Boleh. Tapi Allah masih lagi beri peringatan. Nazri, kau jangan macam ni. Jangan terus-terusan macam ni sebab nanti bila dibentangkan buku, kau akan nampak amal baik dan amal jahat engkau. Bayangkan kalau kau nampak amal jahat engkau.
Kan? Sekarang ni aku tahu amal baik kau macam mana, amal jahatmu macam mana. Berubahlah sebelum hari itu. Wa yuhadzirkumullahu nafsah. Bukankah aku ni baik? Lalu bila kita sedar macam tu, baiknya Allah, jatuh cinta. I love you to the moon and back. Kan? Dan kemudian Allah kata, kalau kamu cinta Allah, kalau sudah ada rasa cinta begitu, fattabi'uni. Rasulullah, kau sebut macam ni. Kalau kamu semua ini cinta Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Nabi sebut, ikutlah aku. Oh, rupanya bila kita tahu Allah tu baik, bila sudah timbul rasa cinta dan kagum pada Allah, apa yang perlu dibuat seterusnya? Sebab perasaan saja, dia tidak kekal lama, perasaan. Emosi saja yang membuat-buat waktu tu, dia tidak boleh bertahan lama. Macam kita kan, awal tahun perkahwinan, kita cinta pada suami. Sekarang dah selepas setahun, kan? Selepas setahun, memasuki 30 tahun perkahwinan, masih sama tak cinta tu? Belum tentu. Ada yang terseksa dengan perkahwinan. Dia kekal di situ hanya kerana anak, hanya kerana komitmen. Cinta sudah tak ada. Rupanya perasaan ini dia perlu disulami dengan tindakan-tindakan agar cinta itu kekal mekar. Kerana Allah kata, kalau kau cinta pada Allah, kalau kamu cinta pada Allah, ini bukan Allah kata, Allah arahkan Nabi sebut. Kalau kamu semua cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ini cara untuk kasih kepada Allah. Cara untuk sayang dan cinta pada Allah. Begitu. Fattabi'uni, ikutlah aku. Apa maksud ikut Nabi ni? Ittiba'. Ikut rapat. Fattabi'uni, ittiba' ni ikut rapat. Ikut rapat. Dia punya ikut rapat ni, pernah tak kita main dekat pantai? Kita main dekat pantai. Ini untuk pasangan-pasangan yang baru berkahwin lah kan. Aku dah lama buat. Korang je tak buat. Ada, Ustaz. Ada, okey. Buat yang macam mana? Macam ni. Kita suruh suami kita jalan kat depan. Abang-abang jalan kat depan, ayang ikut. So setiap bekas tapak kaki suami tu, kita letak betul-betul kaki kita atas bekas tapak kaki dia. Tu ikut rapat tu. Bayangkan kalau kita buat macam tu, suami rasa apa? Ui, sweetnya dia ni. Dan sekarang ni, Nabi nak kita ikut dia macam tu. Apa saja Nabi buat, kita ikut satu persatu sebiji macam yang Nabi buat. Itu baru nama cinta. Itu baru nama cinta. Kan kita cakap dengan anak kita, ibu punya standard, selepas makan, meja kena clear. Cara nak clear, barang-barang semua bawa, ni pinggan mangkuk semua bawa ke sinki, basuh, susun balik tempat dia, meja kena lap. Dia, dia ada kotoran, tak ada kotoran, meja kena lap. Itu standard ibu. Dan selang beberapa bulan selepas tu, si ibu duduk je, lepas makan duduk, dan dia tengok anak dia lelaki perempuan semua membantu kemas meja.
pinggan-pinggan mangkuk disusun, anak lelaki bawa ke sinki, basuh sekali, anak perempuan pula ambil kain, pergi lap, bersih tak bersih. Ibu tinggal duduk di meja. Apa ibu rasa? Wow. Ini bukan sekadar patuh kepada perintah. Aku bertambah sayang pada anak. Kita mahu membuatkan Nabi rasa bahagia. Kita mahu membuatkan Nabi rasa gembira. Allah beritahu, kalau engkau buat Nabi gembira, Allah cinta pada engkau. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau ikut Nabi, nescaya Allah akan mencintaimu. Yuhibbukumullah. Allah bukan sekadar cinta padamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosamu. Dua benda ni kita nampak macam dua je dapat cinta dengan dapat pengampunan. Oh no. Dia bukan hanya itu. Kesan dia ni sangat besar. Bila kita ikut Nabi, Allah akan balas cinta. Bila kita ikut Nabi, Allah akan balas cinta dia. Dan kemudian bila Allah cinta pada seseorang, Allah akan pastikan dia dapat hidayah dan pastikan dia dapat taufik. Hidayah ni bentuk apa? Kita tahu apa nak buat. Contohnya sekarang kita sedang belajar tadabbur, lalu sedikit sebanyak kita dapat ilmu, tahu apa nak buat. Ayat sebelum ni sebut tentang apa? Istighfar, tahu apa nak buat. Apa bentuk istighfarnya kan? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Kan bentuk-bentuk lain lagi. Kita belajar di awal surah ni tentang dua kitab yang perlu dijaga, dipelihara. Kitab Quran dan juga kitab kita yang bakal dibuka nanti di mahsyar. Lalu kita belajar dan baca doanya. Kan Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. So bila kita dah dapat hidayah, ada lagi satu yang Allah akan bekalkan taufik. Taufik ni apa? Mahu buat. Tadi tahu buat, sekarang ni mahu buat. Dan kedua-duanya Allah yang beri. Ada orang tahu solat malam, tahu. Nabi buat 11 rakaat tahu, tapi dia tak buat. Ada je orang yang pernah hafal Quran, tahu Quran itu mukjizat, tapi dia baca tak ngulang pun. Sebab tak ada taufik. Dan taufik ini hanya boleh diperolehi jika dia berusaha untuk bersihkan dosa-dosa dia. Saat tadi hidayah akan singgah di hati, dan tatkala hati itu penuh dengan kesan-kesan hitam dosa, mana mungkin hati itu akan memancarkan kembali apa hidayah yang dia dapat. So bila hati dia clean, dia akan pancarkan dan menghasilkan taufik. Mahu buat. Dan ada juga orang yang buat semua je bertahan. Contoh kita buat sebulan je bertahan. Waktu Ramadan. Itu kerana impian kita, target kita hanya bulan Ramadan. Tak ada pun kita doa, ya Allah aku nak buat semua benda ni selama-lamanya. Tak ada. Target kita Ramadan je. Lepas Ramadan tak baca Quran pun. Kan sebab kita punya hidayah dan taufik, hati kita mahu itu je. Mahu dalam bulan Ramadan. Selepas daripada dapat hidayah, dapat taufik, ada lagi satu peringkat nama dia istiqamah. Itu yang kita tak ada. So hati kita hanya menanggap, cukuplah bulan Ramadan saja itu pun sudah banyak pahala. Dah cukup dah bekalan aku untuk masuk syurga. Tak.
Sebab bila kita masih bergelumang dengan dosa, hati kita takkan tergerak. Ada hati yang takkan dapat tak dapat hidayah, ada hati yang tak dapat taufik, ada hati yang tak dapat istiqamah. Tapi dengan kita berusaha ikut Nabi, mujahadah ikut Nabi. Para sahabat di level ikut Nabi luar biasa. Luar biasa. Ibnu Abbas berjalan di satu lorong. Sampai satu tempat dia turun daripada unta dia. Dia tundukkan kepala. Kemudian sambung perjalanan. Kawan-kawan yang lain tanya, asal kau buat macam tu? Dulu kat sini ada dahan pokok. Nabi tundukkan kepala kat sini. Sekarang aku ikut. Kita boleh follow macam tu, tuan-tuan. Cuci tangan nak makan je tak betul. Macam mana kita cuci tangan nak makan? Dan macam mana Nabi cuci tangan untuk makan? Yang kita tahu, Nabi cuci tangan. Caranya macam mana? Tak tahu. Nabi bukan hanya cuci tangan kanan. Nabi cuci dua belah tangan. Disela-selakan. Tangan tu, disela-selakan. Itu yang aku tahulah. Ini kita nak makan, cuci tangan sebelah je. Sebelah kita yang handphone. Lepas tu kita kata, akulah pejuang sunnah. Itu punah namanya, punah. Dan sunnah yang kita perjuangkan apa? Yang lelaki, kahwin dua. Itu je. Sunnah yang lain. Nabi solat malam 11 rakaat, ikut tak? Tak ikut. Nabi bermanis muka dengan isteri, ikut tak? Tak. Nabi paling baik dengan keluarga, ikut tak? Tidak. Dan yang terbaru, Dr. Zahiruddin Zabidi. Nanti tuan-puan kalau berkesempatan boleh jemput dia. Dia baru keluarkan satu buku. Ada 100 sunnah Nabi yang dilupakan. 100 sunnah Nabi yang dilupakan. Lepas tu kita kata, aku dah ikut Nabi. Aku dah cinta Nabi. Kita takkan boleh mencintai seseorang. Kita takkan boleh ikut seseorang kalau kita tak suka dan tak cinta dia. Dan perkara paling besar yang kita tinggalkan berkaitan dengan sunnah Nabi ialah akhlak. Akhlak. Kalau kita berakhlak dengan akhlak Nabi, bahagia. Dunia ni bahagia. Kita tidak berakhlak. Kita sudah sifar akhlak. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Tuan-tuan, ayat ini juga menggambarkan betapa cintanya Allah pada Nabi. Cintanya Allah pada Nabi. Allah memberi jaminan. Cinta dia hanya boleh diraih kalau engkau ikut Nabi. Berapa besar kedudukan Nabi itu di sisi Allah. Kau nak cinta aku, kau ikut Nabi aku. Kau ikut dia, kau dapat cinta aku. Dahsyat tuan-tuan. So, fattabi'uni. So, jom kita hidupkan kembali. Nak mencontohi sunnah Nabi. Sunnah Nabi, antara yang Nabi sangat beri penekanan ialah
tentang kesatuan. Tak mau gaduh-gaduh. So elakkanlah pergaduhan, pertengkaran, caci maki. Nabi tak suka. Nabi tak suka. So kalau kita nak ikut sunnah Nabi, belajarlah tentang Nabi. Dan follow rapat. Follow rapat. So, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah tutup ayat ini dengan wallahu ghafurur rahim. Allah nak ingatkan Allah pengampun, Allah Maha Pengampun. Kenapa? Sebab selama ni kita tak ikut pun sunnah Nabi. Dan sekarang baru kita sedar, no, aku berdosa rupanya. Banyaknya dosa aku. Gelapnya hati aku hingga tertutup daripada melihat keindahan akhlak Nabi. Tak nak pun mencontohi dan mengikuti baginda. Aku banyak dosa ya Allah. Bila sudah sedar, Allah tutup dengan Allah Maha Pengampun. Ini baru nama dah terantuk, baru terngadah. Macam tu. Aku pun tak tahulah apa maksud dia. Tapi macam tu lah. Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Begitu. Kemudian, Qul ati'ullah war rasul. Taatlah pada Allah dan Rasul. Taatlah pada Allah dan Rasul. Allah suruh Nabi sebut, hei manusia, taatlah pada Allah dan Rasul. Menariknya tuan-tuan, arahan ini, kan Allah kata, Nabi kata, taatlah pada Allah. Taat pada Allah. Kenapa tiba-tiba sebut taatlah pada Allah? Apa arahan dari Allah? Ni arahan dari Allah. Kalau engkau cinta Allah, ikutlah Nabi. So basically ayat kedua ini memperkukuh ayat pertama. Ati'ullah, taatlah perintah Allah. Apa perintah Allah? Kalau engkau cinta Allah, ikut Nabi. War Rasul. Dan taatlah pada Rasul. Bila ikut Nabi, engkau akan dapati ada arahan-arahan dari Nabi yang perlu ditaati. So, ayat 32 sebenarnya sedang mengulangi ayat 31 dalam tujuan nak memperkukuh apa yang ada di atas. So, bila kita suruh manusia untuk taat, bila kita suruh manusia untuk melakukan ketaatan, manusia sukar untuk memberi ketaatan, sukar untuk patuh dan ikut undang-undang. Susah. Contoh, kita suruh bonda lah. Hari ni kita bully bonda. Kita suruh bonda, okey bonda, bangun. Mesti dia tanya, kenapa kena bangun Ustaz? Tak ada apa-apa kena bangun. Apa salah kena bangun? Ustaz, siapa nak suruh saya bangun? Kan, manusia akan beralasan. Kenapa aku kena ikut perintah kau? Bayangkan kalau yang bercakap tu Nabi. Bila Nabi suruh kita bangun tanpa soal periksa. Tanpa pertikai, terus bangun. Walaupun dekat akal kita ni tak tahu, tak dapat compute, kenapa aku kena bangun? Tapi bangun. Itu level taat Allah dan taat Rasul. Walaupun kita tak jumpa apa alasan, kenapa kena bangun sekarang? Bangun. Sebab orang yang tak nak ikut, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang kufur, engkar.
So rupanya kita hanya ada dua jalan. Engkau ikut Nabi, engkau dapat cinta Allah. Engkau tak ikut Nabi, engkau kufur. Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling. That's it. Allah tak teruskan ayat tu. Ayat selepasnya, fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tak suka, tidak mencintai orang-orang yang kafir. Allah tak kata fa'in tawallau, kalau engkau berpaling engkau kufur, tidak. Tapi Allah kata kalau engkau berpaling, engkau tak nak ikut Nabi. Allah senyap. Senyap. Kemudian Allah datangkan ayat, sungguh Allah tidak suka kepada orang kafir. Wah, dia. So kalau hati kita masih lagi ada rasa tidak selesa melihat orang lain lebih berjaya, hati itu perlu dijinakkan kerana Nabi sangat suka kepada kesatuan. Ketidakselesaan kita boleh merobek kesatuan. Didik hati. So dunia ini bukan sekitar nak memenuhi, nak memuaskan kehendak hati kita. Kita tak selesa, kita kena bear with it. Aku tak selesa lah dengan perangai kau. Jangan cakap depan-depan. Istighfar. Jaga hati ni. So kalau kita buka mulut, dia akan terasa kesatuan akan renggang. Nabi sangat suka pada kesatuan. Ambil satu sunnah Nabi, semua berkait sunnah kesatuan dan persatuan. Kita berapa banyak kelab dan kumpulan-kumpulan politik. Sudahlah begitu, saling kutuk mengutuk. Nabi suka ke macam tu? Lepas tu kita kata, aku ikut Nabi. Tak. Belum. Kita kena jadikan hati kita benar-benar tunduk pada apa yang Nabi suruh. Nabi suruh bangun, kita bangun. Nabi suruh duduk, kita duduk. Itu level sami'na wa ata'na. Tanpa dekat minda dan fikiran, kenapa aku kena ikut ni? Tak ada. Tak ada pertikai, tak ada persoal, ikut. Nabi makan tangan kanan, ikut. Kan, Nabi langkah kaki kiri keluar rumah. Langkah kaki kiri keluar masjid. Kita ambil pot tak? Atau kita rasa, sama je kanan kiri. Fattabi'uni tu tidak. Hal yang sepele. Orang Hindu kata hal-hal yang sepele. Hal-hal yang kecil. Kita committed tak untuk ikut? Qul ati'u Allah wa Rasul. Fa'in tawallau, kalau kamu berpaling, tak dapatlah cinta Nabi. Tak dapatlah cinta Allah. Kan? Sebab kadang-kadang apa yang Nabi buat bertentangan dengan apa yang kita nak. Apa yang Nabi buat bertentangan dengan apa yang kita nak. Kan? Contohnya, kita sebagai suami, kita nak rehat-rehat kat rumah. Tapi Nabi bantu isteri. Kan bertentangan tu. Kita kena didik hati untuk bantu. Dan bantu lagi. Dan bantu lagi. Dan bantu lagi. Tu bercelak, bersiwak. Benda simple je kot. Kita buat tak? Kan? So, cinta Nabi adalah dengan ikut cara dia. Cinta Nabi bukannya kena puji, kena buat zikir-zikir, melambur-lambur. Tak. Itu tak. Tapi ada seorang sahabat yang Nabi suka. Nabi suka dengar syair dia. Dalam banyak-banyak sahabat yang mengembirakan Nabi, kenapa kita nak ikut satu contoh saja? Memuji-muji. Memang tak dinafikan Nabi suka.
So Nabi suruh dia buat syair lagi. Kita nak ikut yang itu je, nak puji-puja buat majlis-majlis macam tu. Banyak lagi cara lain nak menggembirakan Nabi. Kan? Beri nafkah pada anak isteri, gembirakan mereka, kan, layan mak bapak dengan baik. Itu semua termasuk itba', ikut Nabi rapat-rapat. Ikut Nabi rapat-rapat. Kadang kita keliru. Kita keliru antara amal amal lisan, percakapan dengan perbuatan. Kerana bercakap ni mudah, maka kita dahulukan percakapan. Contoh, bukti kita cinta Nabi, banyakkan solawat. Tak salah. Tapi kalau asyik solawat saja, meninggalkan sunnah perbuatan pun tak jadi. Buat kena ngam, cakap kena ngam. Barulah seiring. Ini dia punya banyak solawat, tapi akhlaknya dengan isteri buruk sekali. Akhlaknya dengan jiran hancur. Tapi banyak solawat, tak jadi. Dia kena setiap inci tubuh badan mengikuti. Kan? Tu ittiba'. Fattabi'un. Okay, next. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguh Allah personally telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran berbanding orang lain. Sungguh Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran berbanding yang lain. So bila kita dengar macam ni, apa kita rasa? Bila dengar macam ni, apa kita rasa? Kita tak rasa apa-apa. Macam tak adil. Kena ada rasa ke Ustaz? Kena ada rasa ke? Sepatutnya ada. Cemburu? Tak adil, macam tak adil. Tak ada rasa. Bila Allah kata dia pilih Nabi Adam, dia pilih Nabi Nuh, dia pilih keluarga Ibrahim, dia pilih keluarga Imran, melebihi umat-umat yang lain. So, kerana ini pilihan Allah, kita nyatakan kami taat ya Allah. Macam kita 10 beradik, bapa kita pilih kakak yang sulung, yang nombor 3, yang nombor 7, yang nombor 8 dan 9. Bapa kita pilih 5 orang daripada 10, 5 orang melebihi yang lain. Anak yang lain perlu rasa apa? Bapa tidak adil. Kan? Bapa ni pilih bulu. Sedangkan bapa pilih itu sebab ada kelebihan masing-masing. Tapi anak yang tak faham, bapa tidak adil, bapa pilih bulu. Bukankah Allah sebelum itu menyatakan, Ati Allah, kau taat saja pada Allah. Apa pun yang Allah buat, taat saja. Siapa pun Allah pilih, taat saja. Sekarang Allah beritahu, Allah pilih Adam, Nuh,
keluarga Ibrahim, keluarga Imran berbanding yang lain. Kau taat ke tak? Kami taat ya Allah, kami taat, kami percaya pilihanmu. So kalau percaya pilihan Allah ini, ada tak Allah kata dalam ayat ini ya, ada tak Allah kata Ali Muhammad, Ali Bait? Tak ada. Tak ada ahli bait berbanding yang lain. Ada kelebihan? Tak ada. Jeng jeng jeng. Dalam ayat ni. Kan? Ada Allah kata, kami pilih juga Bani Melayu lebih daripada yang lain. Tidak. Yahudi yang klaim kami bangsa yang terpaling mulia berbanding yang lain. Sekarang Allah beritahu, aku pilih Adam, aku pilih Nuh, aku pilih Ibrahim, keluarga dia, dan aku pilih Imran, keluarga dia, berbanding yang lain. Alal alamin. So yang Yahudi claim the chosen one tu, itu siapa yang cakap tu? Sendiri claim ke, self claim ke atau apa? So bila kita tahu ayat ni, Allah sudah pilih, kami ikut je. Kami taat. Kerana sebelum itu Allah sebut apa kan? Qul ati'u Allah wa Rasul. Taatlah pada Allah dan Rasul. Kalau engkau tak nak taat, Allah kata Allah tak cinta pada orang kafir. Tidak taat bermaksud kufur pada Allah. Maka kita elakkanlah daripada self-claim. Mentang-mentang aku ustaz, lepas claim, akulah lebih khusyuk bacaannya berbanding yang lain. Tak. Allah kata engkau jangan engkau suka-suka nak menyatakan dirimu suci berbanding yang lain. Tak. Kita semua sama tuan-tuan. Kita ni banyak dosa. Cuma sebab saya dijemput untuk beri penerangan, itu je. The rest kita sama. Kita sama-sama mahu cinta Allah. Kita sama-sama mahu ikut Nabi. Kita sama-sama sedang belajar. Dan bila Allah nyatakan tentang ada individu atau keluarga yang menjadi favor di sisi Allah, that's it. Kita taat. Ya Allah, kami taat. Kenapa Allah buat pilihan begitu? Pilihan ni dia ada tiga perkataan sekurang-kurangnya dalam bahasa Arab yang bermaksud pilih. Istafa. Ikhtiar, itu juga pilihan. Ijtiba, itu juga pilihan. Istafa, ikhtara, dia akan merujuk kepada ikhtiar nanti. Dan ijtiba. Setiap satu daripada tiga perkataan ni, dia bermaksud pilihan, tapi pilihan yang bagaimana. Kalau untuk ijtiba, kita pilih benda tu kerana kita tahu benda tu ada potensi. Benda tu ada manfaat. Kita pilih sebab kita tahu benda tu ada manfaat. Contoh, kita pergi pasar, kita beli bunga cengkeh. Lalu anak kita kata, "Ma, apa ni? Apa benda ni?" Kan? Bunga cengkeh. Makan pun tak boleh, apa pun tak boleh. Yelah, dimakan begitu saja tak boleh lah. Tapi kita yang tahu memasak, kita tahulah apa potensi bunga cengkeh ni. Dia boleh tahu potensi dia. Itu ijtiba. Pilih kerana ada potensi. Begitu juga Allah pilih kita berdasarkan ijtiba. Kerana Allah tahu kita ada potensi. Allah pilih Nazri untuk hidup 2024 sebab Allah tahu Nazri ada potensi.
Allah pilih setiap kita sebab Allah tahu kita ada potensi. Ijtibah. Ikhtiar, yang ini Allah pilih Nabi Musa. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih engkau. Aku yang memilihmu. Tadi line terputus sebentar. Ikhtar, yang kedua. Aku yang memilihmu. Wa anakhtartuka. Dan ikhtiar ataupun ikhtar ni Allah pilih setelah dia tunjukkan yang dia ada sesuatu yang berharga. Kalau tadi kerana potensi, ikhtar ni kerana kerana dia sudah buktikan sesuatu. Ikhtar. Dan sekarang istofa. Istofa ni bentuk pilihan macam mana? Istofa ialah kerana memang Allah nak pilih itu, bukan yang lain. Kan, ikhtar ni macam ni, istofa ni macam ni. Kerana 9.5 memang saya nak berhenti, bukan ada apa-apa sebab. Sebab memang 9.5 saya nak berhenti. Kembali kepada moderator, esok kita sambung. InsyaAllah. Saya terkedu Ustaz sebab saya tengah seronok dengan yang istighfar dengan ikhtiar semua. Terkedu saya. Saya faham Ustaz mungkin ada urusan yang nak dibuat hari ni. Jadi Ustaz berhajat nak buka soalan tak? Tak dapat. Nak pergi kajang. Okey, tak apa Ustaz. Kalau macam tu saya terus tutup saja ya. Kita boleh bersoal jawab pada hari esok. InsyaAllah. Boleh. Untuk tadabbur pada hari ini sangat-sangat bagi saya memang secara peribadinya lah, saya rasa memang sangat-sangat menarik dan saya sangat tekun sampai Ustaz tarik handbrake tadi saya tak perasan. Honestly memang saya rasa memang sangat menarik hari ini. Lalu untuk kita jangan melengahkan masa lagi, saya tutuplah sesi kita pada hari ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan hatiran buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim atas perkongsian ilmu dan sesi tadabbur yang sangat mengesankan dan sangat mendidik jiwa. Jazakumullahu khairan buat semua hadirin pecinta ilmu dan penginfak istiqamah serta ibunda Rosniati dan barisan pengurusan Gema Nur Iman yang telah menjadi asbab penganjuran kuliah kita. Semoga kefahaman ilmu dapat kita raih serta Allah berkati majlis pagi ini lalu memilih kita lagi untuk memarahkan kuliah yang seterusnya pada kuliah asar pada kuliah asar bersama dengan Imam Farid pada pukul 5 nanti. Saya Adik Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak pengurusan Gema Nur Iman. Mohon maaf atas khilaf dan kelemahan atas pihak kami dalam mengacarakan majlis platform online ini. Bagi menangguhkan majlis yang ini, saya ingin memohon Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Dengan ini saya akhiri bicara dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.